Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar murid-murid darjah 5? Pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita iaitu subjek akhlak darjah 5, iaitu pelajaran bab tentang pekerja produktif negara cemerlang. Okey. Di mana yang kita tahu, kita pun telah belajar macam mana umat Islam menyeru umatnya bersifat apa? Bersifat rajin, berkualiti, produktif, bersungguh-sungguh dan selainnya. Okey. Lepas tu, kita pun dah belajar tentang maksud produktif, iaitu sentiasa menjadi pekerja yang berkualiti, berkeupayaan dan dapat menghasilkan sesuatu yang kreatif, serta lebih dari biasa. Okey. Faktor yang mempengaruhi produktiviti pekerja. Ni pun kita pun telah belajar. Terdapat 7 faktor yang kita dapat. Faktor tu apa? Punca ataupun kenapa, macam mana kita dapat mempengaruhi produktiviti kerja. Contohnya, sebabnya adalah kita dapat kemahiran daripada pendidikan. Kita dah belajar daripada sekolah, daripada kat rumah, daripada sekeliling kita dan selainnya. Tu yang kita kena tahu. Okey. Contohnya lain, amalan kemahiran dan latihan. Awak sentiasa banyak buat kerja, sentiasa melakukan, mencuba dalam satu benda. Sikap dan etika kerja, iaitu awak berdisiplin. Tahap pendapatan, keselamatan sosial, teknologi. Contoh teknologi apa? Contohnya kalau awak bekerja, contohnya kalau awak nak maklumkan kepada suatu orang, takkan awak nak guna pakai burung lagi kan? Pinjam burung merpati, ikat, letak sampul surat. Tu zaman-zaman dulu. Sekarang tak pakai lagi dah. Sekarang kita hanya menggunakan WhatsApp saja, pakai Telegram sahaja, pakai apa lagi? Mesej saja, pakai telefon. Okay, sekarang dah senang lah, dah mudah. Bab orang kata, segala maklumat hanya di hujung jari anda. Okey. Jadi pada hari ini kita akan menyambung tentang punca produktiviti orang Islam rendah. Maksudnya kenapa zaman sekarang produktiviti orang Islam rendah pada sekarang ni? Pertama sekali adalah orang Islam yang terlibat dengan perusahaan dan perniagaan masih sedikit. Maksudnya tak ramai. Tak semua orang Islam nak berniaga. Sebabnya apa? Pertama sekali, diorang malu, segan. Tengok, alah setakat jual kuih je kot. Tak elok buat macam tu. Maksudnya kita, selagi kita masih boleh cari rezeki, cari pengalaman, kita cuba. Sentiasa ada perasaan cuba dan berusaha. Hilangkan perasaan malu, hilangkan perasaan malas untuk menjadi pekerja yang produktif. Okey, kedua, kurang pengetahuan dan pengalaman. Maksudnya kalau kita nak buat satu benda tu, kita tak ada pengetahuan, kita tak ada pengalaman. Contohnya kalau nak buat satu benda tu, kita kena ada satu pengetahuan. Contohlah, awak nak buat kuih kari puff. Memanglah awak tak tahu, tapi macam mana kita nak dapat pengetahuan? Kita tengok YouTube, kita tengok video macam mana orang buat kari puff tu, macam mana orang bentukkan kari puff tu, macam mana orang buat inti kari puff tu. Pengetahuan. Dan pengalaman ni maksudnya adalah kita kenalah apa? Kita kena, bila kita dah tengok video tu, kita kena cuba buat. Tak kisah salah, tak salah pun kalau kita salah. Cumanya kita belajar daripada kesilapan. Mungkin kesilapan pertama tu menjadikan kesilapan yang kedua tu tidak terjadi. Okey. Ketiga, kurang menyedari bahawa perusahaan dan perniagaan. Maksudnya kurang menyedari apa? Maksudnya orang tak ambil kisah, tak ambil pot.
Orang tahu bangun, tidur, makan, tidur balik. Ataupun bangun, makan, tidur, main, tidur balik. Tak rasa pun kalau kita nak bekerja ni boleh mendatangkan hasil pendapatan kepada diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Macam awak, contohlah kalau awak belajar, apa yang awak boleh buat? Tolong mak, jual-jual, kadang dapat duit, belanja mak makan. Okey, yang keempat, salah satu punca orang Islam ni rendah produktivitinya adalah kurang galakan dan sokongan. Banyak, contohnya macam orang tu dia nak berniaga tapi dia tak ada galakan daripada orang sekeliling dia, adik-beradik dia, ataupun orang sekelilingnya. Kadang orang tu macam, kau boleh ke buat kerja ni? Kau tak ada pengalaman pun, tak ada sokongan. Sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita kena bagi galakan kepada orang yang nak bekerja, nak berusaha. Cakaplah, tak apa, belajar sekarang ni, insyaAllah akan datang kau akan jaya. Kau cubalah berniaga ni, insyaAllah akan datang. Sekarang ni memang susah, akan datang kau akan senang. Dan yang kelima, tidak menyedari peranan orang Islam. Okey. Cara untuk meningkatkan. Ni macam mana cara kita nak meningkatkan produktiviti orang Islam, iaitu kita sendiri, orang sebagai orang Islam, apa kita nak tingkatkan dalam produktiviti kerja kita. Pertama sekali, tidak membuat perkara yang sia-sia. Jangan lalai, jangan malas. Buat kerja yang tak berfaedah. Itu tak elok. Kedua, tidak mengabaikan kewajipan Allah. Apa itu kewajipan Allah? Contohnya lah, kalau awak dah bekerja, tidak mengabaikan kewajipan. Contohnya apa kewajipan Allah? Solat. Kita dah bekerja, kita dah jadi bos, tapi kena sentiasa solat. Ingat pada Allah, sebab Allah yang bagi rezeki. Kita hanya berusaha, berdoa dan bertawakal. Okey. Ketiga, datang lebih awal ke tempat kerja. Datang tempat kerja tu awal. Jangan lambat-lambat. Orang dah nak balik, baru kita nak datang. Tak elok tu. Okey, keempat, fokus. Fokus dalam satu kerja tu. Okey. 5, elak membuat 2 kerja dalam satu masa. Kalau boleh elakkan. Sebab kadang-kadang kita punya otak kita ni kadang boleh buat kerja tapi dalam satu kerja je lah. Kalau 2 kerja mungkin boleh tapi tak digalakkan. Kadang boleh kita stress, depression. Okey. Nombor 6, dulukan kerja mengikut keutamaan. Buat kerja yang paling utama sekali, lepas tu buat kerja yang lain. Contohnya kalau awak belajar, fokus pada belajar dululah. Janganlah fokus kepada benda lain. Iaitu contohlah, aku dah belajar, aku nak cari awet lah. Tak. Itu bukan perkara yang utama. Okey, yang ketujuh, jadikan kerja yang berat sebagai satu cabaran. Maksud di situ adalah satu kerja tu, contohlah kerja tu sangat berat kita macam, ya Allah, aku boleh ke buat ni? Jadikan sebagai satu cabaran untuk awak buat, satu ujian untuk awak cuba buat dalam kerja tu. Ingat, kadang-kadang memang awal-awal tu kita macam rasa susahnya, tapi bila kita dah siap, memang rasa lega betul-betul. Okey. Yang ke-8, memberi latihan dan motivasi. Maksudnya kita banyak buat kerja, banyak buat latihan. Contohnya kalau awak dah belajar satu benda tu, awak belajar betul-betul. Awak buat latihan tu banyak kali. Kalau awak buat sekali, esok lupa dah. Cuba awak dah buat, esok buat lagi. Ataupun minggu depan buat lagi. InsyaAllah awak boleh ingat sampai bila-bila. Dan yang ke-9, bersungguh-sungguh dan istiqomah. Maksudnya buat satu kerja tu bersungguh-sungguh dan berterusan. Berterusan tu iaitu dah buat, dah lupakan terus. Janganlah macam tu. Dah buat, lepas tu kita go on. Kita kena tingkatkan diri kita itu. Okey, sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.